A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, tuan imam, yang bahagia tuan pengurusi masjid, barisan imam, barisan jawatankuasa penggerak aktiviti masjid, pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini, malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Dan malam ini kita berceritakan tentang pengorbanan yang dikorbankan. Macam itulah kan. Macam tu. Pengorbanan yang terkorban. Macam itulah. Boleh terbalik macam itulah kan. Yang bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Aidiladha yang akan berlangsung tak lama lagi. Kadang orang buat korban, dia pun buat korban kan? Tapi kadang terkorban yang nak dia buat korban tu. Pahala pun tak ada kadang-kadang kan. Jadi memanglah tuan-tuan dan puan-puan sekalian kan? Kalau ikutkan setiap tahun, kalau tengok nak-nak pula yang belah-belah selatan ni, dia punya sambutan kepada Aidiladha tu, dia punya tanggapan itu beza dengan Aidilfitri. Sedangkan Aidiladha ni tak kurang orang kata pentingnya sambutan tu kan? Menyambut untuk meraihkan itu tak kurang pentingnya dengan Aidilfitri. Itu sebab kita sebut dua perayaan yang besar dalam umat Islam kan? Jadi ibadah korban ini merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam dan merupakan sunnah yang sentiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita tengok, korban ini merupakan satu amalan untuk mengampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang korban dan kemudiannya diagih-agihkan ya, diagih-agihkan kepada fakir miskin ya, dan orang-orang yang memerlukan, golongan asnaf, yang mana kita sembelih pada 10 Zulhijjah dan 3 hari selepasnya, iaitu hari-hari tasyrik, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, dengan niat, dan bukannya saja-saja sembelih nak bagi mati binatang tu ya, tapi dengan niat menghampirkan diri kepada Allah. Kalau tengok takrifan korban ni macam-macam, yang tu yang kita faham. Pada setengah orang letakkan kepala kambing, kepala lembu tu hantar ke dukun tu pun korban juga kan? Dia mempersembahkan. Syaratnya kalau kau nak berubek ni, bawa kepala kambing sini, ada tu korban tu ada juga. Begitu juga maksud korban ini adalah pemberian kesanggupan melakukan sesuatu atas kebaktian dan kasih sayang. Biarlah aku berkorban kan, macam Piramli kan, anakku Sazali tu kan, macam tu. Dan sanggup buat apa juga untuk anak tu, berkorban dia, biarlah dia susah, biar apa janji anak dia kan. Macam itulah. Macam seorang ayah kan, bekerja teruk pagi sampai ke malam demi untuk kelangsungan kehidupan keluarga, pun korban juga. Begitu juga orang yang menanggung penderitaan akibat sesuatu perbuatan, dia menjadi korban dalam hal ni contohnya kan. Begitu juga berlakunya kemalangan, malapetaka yang menyebabkan kematian, itu juga dipanggil korban. Berapa ramai yang terkorban kan? 18 orang yang terkorban dalam nahas itu contoh. Jadi itu juga merupakan definisi kepada perkataan korban. Dan jenis korban, ada korban sunat, yang ada korban sunat, sunat muakkad, sunat dituntut bagi orang yang berkemampuan. Begitu juga satu lagi korban nazar wajib. Dia kata kalaulah dia sudi kahwin dengan aku tumbang seekor lembu. Dia kata macam itulah kan. Aku dapat rizak, aku peksa, aku bagusnya, aku nak
nak apa? Nak tumbang seekor lembu. Beza tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang korban nazar ni atau korban jadi korban wajib, dia tak boleh makan. Dia boleh makan, tapi lembu yang dikorban tu tak boleh makan. Ya, kan? Ada yang mutabolik tak boleh makan, tak makan mati pula kan. Maknanya lembu yang dia niatkan tu. Kan, dan kelebihan melaksanakan ibadah korban ini kita kena faham seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya korban yang lebih disukai Allah melainkan menumpahkan darah, yakni menyembelih binatang korban. Sesungguhnya binatang korban itu akan datang pada hari kiamat bersama dengan tanduk, kuku dan bulunya, dan Allah memberi pahala ibadah korban itu sebelum darah binatang korban itu jatuh ke bumi. Oleh itu elokkanlah korban kamu sebelum sampai cocah lagi darah itu ke tanah, dah sampai pahala dah ke Allah Ta'ala. Itu pentingnya niat kita kan? Penting niat kita. Ada orang tu sebabnya kadang-kadang ada orang tu boleh dengar je harga satu bahagian korban pun dah emosi dah. Berapa? 850 kilo betul masjid ni. Dah masjid tu kilo apa kan? Kan satu bahagian 850. Berapa? 900. Sini 900. Jangan main sebab masjid dia naik tangga. Bukit dia lain sikit 900. Betul lah tu. Sekali dengan kos pengurusan dia lagi kadang-kadang kan macam-macam. Plastik nak plastik yang bagus-bagus. Kan baru hantar ada bocor cicir daging tu hal pula kan. Iya, mana ada barang murah sekarang. Semua mahal tuan-tuan kan. Koncing pun kena bayar RM2 kilo tu kayak lumpur. Ada satu toilet tu koncing RM2. Tengok. Koncing keluar apa mata koncing tu. RM2 tak poning pun tapi sah bersih tu boleh baring. Dalil ibadah korban, dalam ibadah korban kita lihat yang pertama ni dalam surah Al-Kautsar, Allah Ta'ala beritahu, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah memberikan kurniaan kebajikan yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Oleh itu dirikanlah salat dan sembelihlah. Dirikanlah salat kerana Tuhanmu dan sembelihlah binatang korbanmu. Kerana apa? Sebagai ibadah dan mensyukuri nikmat Tuhanmu. Salah satu tanda syukur, kita join korban. Siapa yang belum daftar nama, sila daftar copek. Rugi kalau tak masuk. Kalau tak percaya, pergilah mana-mana masjid, tengok senarai nama orang yang masuk bahagian korban ni. Kebanyakannya nama berulang tiap-tiap tahun. Bukannya orang baru sangat pun. Orang yang sama tiap-tiap tahun. Dia masuk 3 ekor lah. Saya silap bertambah lagi. Sebab apa? Sebab dia dah rasa dah kelazatan dia menginfakkan sebahagian pada harta dia di jalan Allah. Tak ada lah tuan-tuan. Hoi, aku tak nak lagi dah masuk korban ni. Mahal gila. Tak ada orang cakap macam tu. Macam orang pergi umrah lah mana cakap. Tak ingin aku pergi umrah lagi dah. Tak ada orang cakap macam tu. Paling kuat pun dia marah kat ustaz yang bawa dia tu. Aku cari orang lain daripada nak pergi, tapi dia cari orang lain. Contohlah. Kan, aku tak nak lah pergi dengan travel ni, aku pergi dengan travel ni. Itulah paling kurang. Tapi tak ada yang tak ingin aku pergi lagi dah. Panas, ramai orang. Tak terdaya lah, biarlah aku duduk Malaysia ni. Tak ada orang cakap macam tu. Kalau ada orang cakap tu, tolong beritahu. Senang saya masuk dan senarai ceramah gitu. Ada seorang apa? Kat Melaka tu. Tak ada. Semua orang happy. Kan, semua orang happy. Macam tu juga menginfakkan sebahagian. Orang yang dah rasa kelazatan mengeluarkan duit ni, berbelanja di jalan Allah, dia akan faham maksudnya. Ada satu hamba Allah tu, setiap kali orang datang ke masjid, satu masjid di Johor tu, semua penceramah luar tu dia suruh bawa ke rumah dia. Sebab dia dah siapkan satu rumah dia tu, ada bilik dekat luar tu, dia buatkan cantik-cantik macam hotel secara percuma untuk penceramah-penceramah yang datang. Dia buat. Tak ada bayar apa. Lagi selesa daripada hotel. Memang cantik betul dia buat bilik tu. Selesa. TV lah, apalah. Salah kita duduk dalam tu kan lama benar. Sebab nak pergi ceramah. Kan? Ada orang tu, dia buat. Kenapa dia buat macam tu? Dia tak charge bayaran, kenapa? Sebab dia dah rasa kelazatan dia.
Kan? Macam tu lah. Hamba Allah tu, dia boleh keluarkan duit dia. Dia beli tanah dengan harga 5 juta. Lepas tu dia infakkan, dia niat, dia wakafkan untuk ayah dia, untuk mak dia. Lepas tu dia teringat, alang-alang tu dia beli satu tanah lagi, 6.5 juta. Kan? Dia niat wakaf untuk diri dia pula. Dekat tanah yang pertama yang 5 juta tadi, kos pembinaan masjid tu 50 juta. Untuk yang dia tadi, masjid tu dia bina 100 juta. Dah lah bina 1 juta, siap satu petak. Kalau dia mati besok dia dah pesan kat orang kat situ tanam. Macam. Kita ada orang ni, dia siap reserve tanah kat satu dalam masjid, satu petak. Dia meninggal besok tanam situ, dia kata. Kita pengurusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur. Macam tu lah kan. Dia siap reserve tuan-tuan kan. Bukan cakap orang tuan-tuan, termasuk diri sendiri ni pun tak buat macam tu. Hebat tak hebat tuan-tuan ya. Tu yang Nabi kata. Orang yang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-27 Allah Ta'ala berfirman, yang bermaksud dan bacakanlah ke atas mereka itu berkenaan berita dua anak Adam dengan kebenaran ketika mana keduanya melaksanakan ibadah korban, lalu diterima korban salah seorang dan tidak diterima korban yang satu lagi. Qabil berkata, nescaya aku akan membunuh kamu. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Makna paling mustahak sekali apa? Paling mustahak sekali, macam kita beli handphone lah kan. Beli handphone, benda pertama sekali yang kita akan tonyoh adalah setting. Volume macam mana, dia punya ringtone macam mana. Dan benda ni kita tak usik hari-hari. Hari pertama, tiba-tiba tengok problem pula, kelabu skrin ni. Kita perbetulkan balik skrin tu. Kita betulkan balik setting dia. Macam tu juga dia. Paling penting sekali niat. Niat tu paling mustahak. Sesungguhnya daging dan darah itu sama sekali tidak sampai kepada Allah. Yang sampai hanyalah keikhlasan amal soleh dan juga ketakwaannya kepada Allah. Tu yang sampai. Kan? Niat tak betul. Masuk bagian tu yang pengorbanan, yang terkorban tu tadi, itulah dia. Kan? Kenapa? Apa tujuan kau masuk korban? Yalah. Wah, tiba-tiba kau masuk korban. Yalah, biarlah orang tahu siapa paling kaya kat taman ni. Siap puasa dengan imam, minta tolong satu perkara je. Imam lah jumpa tu. Imam lu kan. Imam cakap dengan dia, terima kasih lah. Sampai sudi sumbangkan, sampaikan tuan sanggup sumbangkan sampai 4 ekor. Ayolah, see the leg lah, dia kata. Tengok kaki lah, dia kata. Macam ni lah. Cuma satu permintaan daripada imam. Apa hal tu? Kalau boleh sebelum sembahyang raya tu umumlah dulu siapa yang menyumbang. Dia minta pula tu umum kan. Yeah. Kebanyakan orang cakap jangan umum. Cakap hamba Allah. Kan? Itu. Ada hamba Allah ni dah sumbang 4 ekor tuan-tuan. 4 ekor siapa tu? Jadi dia macam tu. Ini kena sebut nama dia. Dengan nombor IC kan. Kan. Ada satu tu. Kalau kita tengoklah macam sumbangan kan, sumbangan bantuan untuk mangsa banjir tu kan. Kita pun tulis nama sumbangan. Tapi ramai yang tulis hamba Allah, tapi masalah yang hamba Allah tu mesti singgit. Itu masalah, singgit dia hamba Allah. Singgit dia hamba Allah. Kalau yang banyak nama, nombor IC siap dengan alamat nak dapat pelepasan cukai. Macam itulah kan. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat ke-36 Allah berfirman, dan kami jadikan unta yang dihadiahkan kepada fakir miskin Mekah itu sebahagian daripada syiar agama Allah untuk kamu. Pada menyembelih unta yang tersebut ada kebaikan bagi kamu, oleh itu sebutlah nama Allah semasa menyembelihnya. Ketika ia berdiri di atas 3 kakinya, maka apabila dia tumbang serta putus nyawanya, makanlah sebahagian daripadanya dan berilah bahagian yang lain kepada orang yang tidak meminta dan yang meminta. Demikianlah kami mudahkan dia untuk kamu menguasainya dan menyembelihnya supaya kamu bersyukur. Kan? Jadi seboleh bagilah ke orang yang meminta dan tidak meminta. Ada orang miskin yang minta, ada orang miskin yang tak minta pun. Dia senyap macam tu dah sampai bahagian kek dia. Kan? Itu sebabnya beza akikah dan juga korban. Akikah ni, daging akikah kita disunatkan bagi ke orang dalam keadaan dah siap masak. Masak manih, jangan podeh bona walaupun sekampung tu orang Negeri Sembilan.
Kan? Walaupun di sekampung tu orang Melaka kan. Masak manis supaya semua orang boleh makan. Macam tu. Tapi daging korban pula disunatkan lebih baik kita bagi dalam bentuk mentah supaya orang yang meminta dan tidak meminta tadi dia boleh jualkan ke, dia nak jual dapat hasil ataupun dia nak makan sendiri, dua-dua boleh. Macam itulah tuan-tuan saya pergi Kemboja 3 tahun berturut-turut. Saya tengok tu sebabnya kalau ada orang nak menyumbang ke luar negara pun boleh, tak ada masalah. Sebaik-baiknya tolong saudara mara sendiri dulu. Kan? Tapi saudara mara sendiri rasa dah confirm, dah bertolong, dah ditolong, ataupun dalam kampung, rasa taman perumahan kampung-kampung kita ni insya-Allah tak ada yang tertinggal. Melainkan memang dia diam, dia duduk dalam payur kan. Dia duduk dalam payur, dalam air tu betul tak keluar-keluar. Tu lain lah, tak payah tolong tu dah. Kan? Dia biasanya lubuk mana pun, corok mana pun kita boleh cari. Kalau kita tahu maklumat, dah dimaklumkan, kita akan hantar daging sampai kat dia. Kebiasaan macam tu. Orang masjid akan ambil kira. Tapi tuan-tuan di luar negara tu memang susah betul. Macam yang dibuat oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia tu kan, yang saya join dia orang itu. Ya Allah Akbar, rupa-rupanya dekat Chad, Mali, Kongo tu, macam kita nak bagi daging korban tu hari ni, nak bagi hari ni pukul 10 pagi kan. Mulai 10 pagi nak bagi, malam tadi, tengah malam dah beratur banyak. Tengah malam tadi dah beratur. Kita pun tak ada macam tu tuan-tuan. Kita ni berobot-robot bahagian. Sekarang sampai busuk daging tu dalam peti ais tak bermakan. Berobot bukan main lagi. Di Kemboja lebih kurang lah. Di Kemboja pun sama. Pernah sekali tu, kita sumbangkan dia setiap kampung. Alhamdulillah, setiap tahun ramai orang pergi ke Kemboja. Dia ada satu kampung tu, kita bagi sumbangan. Masa tu grup saya yang pergi tu, kita bagi 100 ekor lembu. 100 ekor lembu dalam kampung tu. Tetapi hari pertama, kedua, ketiga dah selesai dah. Lebih kurang 95 ekor. Yang lagi 5 ekor dia tinggal hari last day yang waktu kita datang daripada Malaysia ni. Grup ni datang untuk join sama. Semoleh dan lapar. Kemudian di packing-packing, ditimbang. Budak kampung tu bawa naik motor, hantar. Bawa beras sikit, bawa duit sikit, bawa daging tu tadi. Hantar ke rumah dia orang. Dia orang punya menangis lah tuan-tuan dan puan-puan. Dipolok lagi tu. Ya Allah, dipolok, dicium. Macamlah kita yang beli lembu tu sekor. Tapi kita bagi. Punya susah tuan-tuan. Dia polok kita tu bau, jangan cakap lah. Mencakap betul tu orang ni. Mak bau kau. Macam tu lah kan. Anak dia yang kalau yang darjah 1, darjah 2, dia yang telanjang lagi tuan-tuan. Masa tu lah. Masa tu. Sebelum PKP. Kita bagi kan. Memang ya Allah miskin betul. Bayangkan rumah. Rumah ya Allah. Saya ingat dusun kita punya pondok kayak dusun tu lagi lawa lah pada rumah dia. Jarang-jarang dinding. Yang jarang-jarang dinding tu 7 anak. Macam mana kaedah atau salah tanya tuan-tuan. Tapi macam tu lah. Itu belum cerita lagi. Kan? Peti ais tak ada. Daging tu disimpan mana? Disidainya dekat tiang-tiang tu. Dijemurnya. Kalau hujan orang angkat kain, dia angkat daging. Kan? Dia keringkan, dia buat sup berkali-kali sampai tinggal tulang. Tulang pun diulang buat sup. Sampai dah tak elok lah. Macam tu lah dia orang makan daging. Dan kebetulan nak keluar negara, tak ada masalah, boleh masuk. Tak ada masalah. Tapi memang betul. Dah lah miskin. Bukan miskin duit, miskin agama pun dia juga. Pemahaman dia. Ada yang Melayu campak ni, ada yang cam 5, ada yang cam 7. Cam 5 macam kita, semayang 5 kali sehari. Cam 7 semayang sekali sehari, 7 kali seminggu. Tu cam 7 nama. Ada. Itu yang penting tu. Tu yang kadang-kadang yang negara Kemboja nak mengajar agama ni, dihantar anak-anak yang umur 5-6 tahun tu, dihantar belajar kat pondok kat Malaysia. Bila dah umur 17-18 tahun, balik sebelum Kemboja supaya boleh mengajar budak-budak kat sana. Kesian tuan-tuan. Tengok susah. Memang susah betul. Kita tengok kita susah. Kita dikatakanlah, kata kalau ikut mak saya tu kan, ikut orang-orang tua-tua yang pergi ke Kemboja ni, suasana Kemboja hari ni, kesusahan dia tu lebih kurang Malaysia tahun 60-an macam tu lah. Itulah keadaan Kemboja hari ni. Jauh tinggal ya tuan-tuan. Ya. Jadi salah satu tanda supaya kamu bersyukur, masuklah korban. Ya. Itu sebabnya kita tengok Imam Al-Ghazali kata,
Empat tanda syukur. Pertama terlihat pada lisan dia. Alhamdulillah. Kedua, hatinya. Hatinya memperakui siapa yang memberi nikmat. Siapa bagi? Allah. Dia bukan cakap sebab dia kerja rajin dia dapat bonus. Tak. Dia tahu bonus tu pun Allah bagi. Kalau Allah tak izinkan, tak ada bagi. Yang ketiga, tindak tanduk perbuatannya melambangkan kesyukurannya kepada Allah. Ibadah, join korban, sumbang, macam tu. Tuan-tuan kalau tak mampu masuk satu bahagian yang 900, tuan-tuan, ambil seekor. Dia macam tu je kaedah dia. Kan? Tak mampu seekor, tukar binatang tu, ambil unta. Lebih besar sikit daripada tu. Maksudnya kalau mampu masuklah. Tak mampu seekor, ambil satu bahagian. Tak mampu satu bahagian, datang masjid. Bajet-bajet pegang kaki. Kaki lembu tu tumbangkan dia. Kau tu pun tak boleh. Kau duduk, kau tonong mata lembu tu. Contohlah kau tak boleh benar lah kan. Tak ya boleh. Tak apalah, pergilah tolong ni lapah-lapah daging tu. Tak ya boleh. Tak boleh lapah daging. Tolong timbang-timbangkan daging tu. Tak mahu nak timbang daging tu. Tak apalah. Pergilah naik motor, hantarkan daging tu ke rumah-rumah orang yang layak menerima. Pergi hantar. Tak mampu juga, kau beratur ambil daging kau berambus balik rumah kau. Payah mana? Suruh. Payah betul tuan-tuan kan. Suruh ni pun payah kan. Itu pun kalau tak datang pun orang sampai kan ke rumah kan. Meminta dan tidak meminta tadi. Kan? Kemudian kalau kita tengok dalil daripada korban, hadis korban riwayat Ad-Dalami, kita tengok Nabi sebut, gemukkanlah haiwan-haiwan korban kalian, kerana sungguh haiwan itu adalah kenderaan kalian saat melewati sirat, titian sirat kelak. Kan? Jadi makna kata, pilih yang terbaik binatang korban. Kan? Yang tempang-tempang janganlah kan. Cari yang elok. Macam mana nak cari elok? Tengok muka lembu tu sama, bukan tengok rupa tu. Kan? Keadaan fizikal dia tu elok kan. Begitu juga kita tengok juga bagaimana dalam hadis korban riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, sabda Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan, mempunyai kelapangan, yakni mampu untuk join korban, tetapi tidak melakukan korban, maka janganlah dia menghampiri tempat solat kami. Mana mustahak penekanan Nabi buat tu. Kan? Manakala mereka yang berpandangan bahawa amalan korban adalah satu amalan sunnah adalah berpandukan hadis Nabi, aku diperintahkan melakukan korban dan korban itu adalah sunnah bagi kamu. Ya? Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan maksudnya diwajibkan ke atasku supaya berkorban dan tidak diwajibkan ke atas kamu. Hadis riwayat Daraqutni. Maknanya, bagilah kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Buat, rugi kita tak buat. Kan? Maka ibadah korban ini adalah wajib ke atas diri Rasulullah SAW, akan tapi hanya dianggap sunnah atas umatnya. Begitu juga hadis korban riwayat Al-Hakim, yang mana Nabi Muhammad SAW memerintahkan anak perempuan baginda Fatimah datang semasa sesi penyembelihan binatang korban, kerana bila darah pertama binatang tersebut jatuh ke bumi, Allah memberi pengampunan pada dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Begitu juga hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Zaid bin Arqam, dia berkata, para sahabat Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang ada pada korban itu? Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya, ia adalah sunnah bapa kamu Ibrahim. Mereka bertanya lagi, apa yang kami peroleh daripadanya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagi setiap helai rambut ada kebajikannya. Mereka bertanya lagi, bagaimana dengan bulunya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, bagi setiap helai bulu ada kebajikannya. Jadi Nabi Ibrahim, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi Ibrahim bila dapat mimpi untuk menyembelih anak dia, bukanlah satu perkara yang mudah. Kenapa mimpi itu datang ke Nabi Ibrahim? Kenapa itu dianggap sebagai satu ujian? Bukan sebab kena sembelih anak sendiri saja, tapi itu makluman semua Nabi Ibrahim payah nak dapat anak. Berpuluh tahun dia dengan Siti Hajar tak dapat anak. Sekali dapat anak, taklah duduk sekali. Sebab Nabi Ibrahim kena merantau berdakwah keluar. Kan? Kemudian bila dapat menikmati kasih sayang dengan anak, bermanja-manja dengan anak bermanja dengan abah, tiba-tiba dapatlah mimpi kena sembelih anak. Bukan senang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan senang. Kan? Jadi, tapi Nabi Ibrahim ni, ialah
Ini ujian lah. Ujian. Ujian, maka tanyalah pada Siti Hajar, apa pandangan kau wahai Siti Hajar? Aku dapat mimpi kau nak sembelih anak kita. Maka kata isterinya, wahai suamiku, kalaulah mimpimu itu tidak disertakan dengan perintah Allah, maka anggaplah ia sebagai mainan tidur. Tapi andai kata mimpimu itu disertakan dengan perintah Allah, maka laksanakanlah ia. Macam mau membuat. Steady tak steady bini macam tu, kan? Abang mendapat seruan, abang kena pergi buat umrah ni, kena pergi bulan ni juga. Dan abang pergi tak lama, dalam 10 hari je. Apa pandanganmu wahai isteriku? Alah, pergi pula. Kan? Macam tu lah, ujian macam tu lah. Kan? Tiba-tiba kan. Abang dapat mimpi, kau nak sembelih anak kita untuk korban. Apa pandangan kau? Agak-agak apa jawapan perempuan Melaka kan? Membuta atau tengah hari, membabitkan orang. Marah lelaki itu. Sebab mimpi kita dengan mimpi Nabi Ibrahim tak sama. Kan? Tak sama tuan-tuan. Macam tu juga, Nabi Ibrahim tanya pula pada anak dia Ismail. Wahai anak anda ku Ismail, aku sesungguhnya telah mendapat mimpi untuk menyembelih kamu pada hari untuk korban nanti. Apa jawab Nabi Ismail? Wahai ayahandaku, kalau itulah perintah Allah, maka laksanakanlah ia. Kerana sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Macam cuba anak kita tuan-tuan. Halo, abah dapat mimpi ni, kau nak sembelih kau untuk kayu korban. Apa pandangan kau lu? Macam ni lah abah. Abah sembelih lah ngah, daging lebih. Dia akan lapeh nyawa dia tuan-tuan. Kan? Tak sama tuan-tuan. Macam tu lah akhlak dia. Anak beranak ni, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail merendah diri dengan Allah Ta'ala. Sanggup. Kalau itulah perintah Allah, laksanakan. Apa yang berlaku pada ketika itu? Pada ketika itu, bising. Orang penduduk-penduduk persekitaran bising. Gila Ibrahim ni. Anak dia nak disembelih. Ini besok lama-lama besok mahu kita pula disembelih. Orang mulalah bercakap-cakap. Apa. Macam tu juga masyarakat kita. Buat benda baik pun bising. Tak payahlah. Bagilah kat pusat penyembelihan tu. Leceh. Gitu kan. Ada kan macam tu. Tak payahlah. Tak payah. Tak, anggapnya tak ada. Hantar kat masjid lain. Macam tu. Mungkin macam tu. Tuan-tuan, dekat sini setakat ni kita ada 3 ekor. 3 ekor. 3 ekor lembu, 3 ekor kambing. InsyaAllah. Kita target menjelang hari berlangsung besok, kita akan dapat dalam 20 ekor. InsyaAllah. Saya dengar nampak cara ni malam ni dah berebut sama seekor. Sabar lu, tenang. Saya ceramah dekat masjid di Sungai Penchala. 35 ekor. Tuan. Saya tu berapa hari siap ni? Sehari je. Ya. Memang tiap-tiap tahun macam tu. Ramai betul orang kan. Memang profesional lah kan. Agak lah tu kan. Saya kat Jenderal Hilir tu. Berapa ekor? 16 ekor. Siapa nak tambah lagi? Tak. Orang masjid kata, tak nak, cukup betul. Kesanggupan 16 je. Jadi itulah dia. Kan? Boleh masuk-masuk lah tuan-tuan. Belum pernah lagi sedekah ni memiskinkan orang. Buatlah tuan-tuan. Saya dah rasa. Keluarkan duit kan. Niat nak sedekah. Licin duit dalam beg. Yang masuk tu padan muka aku. Cakap handa-wana dalam ceramah. Sedekah tak miskinkan orang. Benda tu berlaku kat saya. Di sini saya share. Memang bercakap senang tuan-tuan. Bercakap senang. Nak buat tu. Tapi bila kita dah buat, alhamdulillah. Jangan kita tak buat. Saya cerita ni berdasarkan pengalaman saya dengan mak saya, dengan adik saya. Kita orang pergi Mekah, pergi buat umrah. Masa tu saya biasalah kan. Adalah orang taja-taja saya pergi umrah. Orang ni, syarikat ni nak menaja saya ni sampai pukul 1 pagi nunggu kat Seremban. Nak tunggu saya balik ceramah Tang Kelumpur. Nak suruh saya sign agreement dengan dia tu. Setuju kat kedai Tom Yum tu je tanya. Tolonglah pergi dengan kami. Tolonglah. Saya pun setuju. Dahsyat. Masa tu bayaran. Jadi duta. Otak muka kat semua kan. Otak. Masa tu saya dapat free 1 seat. Saya bawa adik saya seorang. Lepas tu mak saya pun nak pergi. Bayarkan tambang mak saya pergi sekali. Sebab mak saya masa tu pula
sumbang dia, grup mengaji dia, grup marhaban dia, kongsi duit setiap bulan macam duit kutu tu lah. RM50, 100, kumpul berapa banyak nak bagi, kumpul sampai bulan 10. Duit yang terkumpul, taja orang kampung tu yang susah pergi umrah. Jadi mak saya kata, taja dah seorang, tapi siapa nak ikut dia? Mak saya tanya. Takkan tak ada sesiapa ikut nak tolong jaga dia? Saya faham lah tu, niat mak saya nak pergi tu. Saya bayarlah mak saya pergi. Tu yang kami bertiga pergi. Tapi memang mewah yang package saya pergi tu. Dahsyat. Seorang 2 katil. Seorang 2 katil, lebar macam tu. Pusing-pusing tak jatuh, pusing-pusing tak jatuh, macam tu lah. Punya lebar kan, adik saya 2 katil, saya 2 katil. Tapi yang paling teruk ni lah, bulan 2 tahun lepas. Bulan 2 tahun lepas lah, saya pergi. Kan masa tu baru lepas ada COVID kan. Pergi. Saya satu bilik seorang, 5 katil. Saya seorang. Kira memang kena tidur tu ikut lepas waktu semayang lah. Pergi subuh katilnya, pergi zuhur katilnya, pergi asar katilnya, macam tu lah kan. Betul tu. Macam tu lah. Dia bila mewah sangat pun tak boleh tuan. Dia mewah sangat lah kan. Mulalah borek tu pun. Cuma ringkas cerita, saya dengan mak saya, dengan adik saya, kita orang makan tengah hari dekat Hotel Movenpick dekat Madinah. Lepas makan tengah hari, Lepas tu waktu break tu dah makan relax kan, mak rasanya. Tiba-tiba tak macam mana, bukan kata saya apa, tiba-tiba saya tergerak hati, saya cakap dengan mak, rasa nak sponsor lah family kita mana yang susah-susah tu nak bawa pergi umrah, nak sponsor dia pergi. Mak cakap, kau yang main-main di Madinah ni, kau cakap kau kena break tau. Yalah, cakap nak break lah ni, cakap. Akhirnya tahun 2019, barulah dapat kira. Masa yang saya berniat tu 2017. Masa 2019, kira 5 boleh orang. 5 boleh tu. 5 boleh. Monong. 2 yang monong. Pertama saya, kedua buku akaun. Monong tuan-tuan. Padan muka kau. Todonglah setan tu bisik. Padan muka kau. Kau cakap ceramah kau cakap sedekah tak pernah memiskinkan orang. Apa? Kau tengok akaun kau. Gilek. Apa tak tahu. Monong tuan-tuan. Tapi masa tu lantak lah. Dulu kan kena pergi bank. Kena sign. Bukan transfer online macam sekarang sana-sana. Pergi keluar kan. Lantak lah pergi. Tapi bila sampai dekat KLIA, sebab bila ambil package 15 orang ni, saya tak boleh ambil package yang biasa-biasa. Kau nak ambil yang okey. Ni saya posan ni, siapa nak tajuk mak ayah pergi umrah, nak sponsor, bagilah package yang okey. Ni kau bagi yang paling murah. Acik tu sampai ke Mekah, dia tanya apa? Mekah mana? Dia tak nampak Masjidil Haram. Mekah mana Mekah? Ni Mekah lah ni makcik. Punya jauh lah. Daripada subuh keluar, isyak kamu balik. Memang tak sanggup dia balik. Jalan jauh. Ada macam tu. Jadi saya bagilah package yang okey. 9,000 lebih seorang. 9,800. Jangan dijumlahkan. Macam tu lah. Tapi bila sampai di KLIA, tengok semua pakai kain ihram kan. Masa tu separuh perasaan duit habis itu hilang. Separuh tau, mana separuh lagi ada. Baru separuh je hilang. Tapi bila sampai je di Jeddah, sampai je di Tanah Suci, bila dengar mutawih ni bagi taklimat dalam bas, saya nampak semua menangis, mengalir air mata. Ada yang tak pernah naik kapal terbang, naik terbang kali pertama tahu pergi Mekah. Bayangkan. Bila nampak dia menangis tu tuan-tuan, hilang tahu dah pasal duit habis tu. Tak ada perasaan apa dah okey. Tiba-tiba 4 hari lepas tu, siapa nak pergi Taif kena bayar 160 riyal seorang. Mula berdarah balik hati saya tuan-tuan. Sebab bila tanya dia orang, tak apalah lain kali je lah. Saya tahu sebab dia orang tak ada kemampuan nak bayar. Jadi saya bayarkan jugalah pergi, biar dia rasa pergi Taif. Pergilah Taif. Tapi betul tu, demi Allah ni, yang masjid saya sebut ni tuan-tuan. Sampai di Malaysia, tak sampai pun 3 bulan. Allah ganti balik duit saya. Saya pun tak tahu pada mana datang. Iyalah, tahulah. Ceramah kau. Kan orang suruh buat review kau. Buat program-program tu ada lah kan. Tapi tak sangka tuan-tuan. 3 bulan Allah bayar balik. Masa tu tak ada lah cakap. Mujur balik modal. Tak tuan. Masa tu saya cakap kat hati saya,
Siapa lagi aku nak tolong bawa pergi umrah lepas ni, ya Allah. Tolong jangan angkat tangan. Ya, ni contoh. Kan. Dan ini cerita 2019. 2019. Lepas tu COVID kan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian, hari tu bulan 2, alhamdulillah saya pergi umrah sekali lagi. Iaitu bulan 2 hari tu, saya pergi dengan 45 orang ahli keluarga saya. Tu buat saya kata. Kan? Kebanyakannya tu sponsor. Percayalah tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau rasa kepala poning tuan-tuan, sedekah. Rasa-rasa banyak masalah hidup kan, sedekah, masuk korban. Betul. Tak ada masalah dah, masuklah. Berkira, gila 800 mahal lah kan. 9 lagi gila. 900 tak payahlah kata. Kita berkira dengan Allah. Kalau kita kata mahal, Astro full package. Kau tengok bola kadang-kadang channel tu, kau bayar 250, 220 ringgit sebulan. Kadang-kadang kau tak tengok pun. Kalau kau bayar 6 bulan ni 220, kita ambil 200 lah kali 6, 1,200. Lebih pula 300 duit belanja kat masjid. Apa masalah? Top up internet macam nak mati, macam gila babi dah tak ada internet. Jap top up. Nak tengok drama, jom tonton perempuan itu. Tengok drama tu kan. Panjang lelaki jahat, asal curang lelaki. Yo. Kan, macamlah lelaki ni tak ada perasaan baik. Imam ni semua lelaki ya. Kan? Yo, tuan-tuan, tak baik betul. Tak lama tu saya cakap, kalau Kak Irma Fatimah tu buat drama tu, perempuan itu kau tunggu sampai suruh buat satu drama lelaki itu. Macam tu lah. Agaklah, kan? Macam tu lah tuan-tuan. Ya? Sedekah lah, jangan risau. Dan sebelih kan, kalau kita nak tengok bila kita hukum hakam dah korban ni, sebelih lah pada tarikhnya. Senang macam ni lah, sebab banyak lah lembu kita nak sembelih, kita start daripada sekarang. Senang, tak adalah kelang kabut pagi raya tu. Jangan kau baik panggil macam tu. Ya. Mestilah dilaksanakan pada hari raya haji 10 Zulhijjah atau sepanjang hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Kan? Buat tuan-tuan. Kalau kita sembahyang sunat, kalau kita bezakan Aidilfitri dengan Aidiladha, kalau Aidilfitri kita disunatkan makan sikit pagi sebelum pergi sembahyang raya. Jamah dulu, nak bezakan pagi Aidilfitri dengan pagi Ramadan. So jamah sikit. Kalau ikut sunnah 3 biji buah tamar. Tetapi bila Aidiladha kita disunatkan jangan makan apa-apa pagi tu. Sampailah kita sembahyang hari raya dan lepas itu lepas dengar khutbah makanlah. Itu sebab imam tidak digalakkan baca ayat panjang pun. Pakai raya dia ada hal. Dia bantai lah baca kan. Imam ni, aduh. Adan baru nak ikut sunnah ni. Dibantai baca ayat panjang, lupa-lupa pula tu. Dah lupa, dia ulang lah balik tu. Tengok macam tu kan. Lupa lah tu. Kan? Tak adalah kan. InsyaAllah imam pun tahu. Imam dia baca surah panjang pun. Biasa copek berkacang itu mengangkat. Ain nati'ah, ain bawah i, ain depan u. Tak ada kan. Imam kita semua hafaz Quran lancar kan. Kita baca Yasin tiba-tiba iza arada sya'na ayakula lahu kun fayakun. Baru Yasin ni kan. Langkau banyak betul ya dah. Kita koma terlupa macam mana? Mentah darah, hati, isi perut, lembu semua ditarah kan. Macam mana tak terlupa? Cikedi semua boleh makan. Budak-budak tahfiz ni, kalau ikutkan mana boleh makan, mana-mana yang bukan organ dalam tu, mana boleh makan. Kita yang tua tu, yang pokat apa, payah nak ingat apa tak, semua bono ditolan. Kan? Dah tu yang sadap kan? Boleh sana. Kan? Nak hafal Quran macam tu lah tuan-tuan. Boleh tak? Boleh. Saya pergi ke pesantren di Jawa Barat itu, di Indonesia. Dia kata boleh, dia kata Ustaz. Bagi 2 tahun ke 3 tahun boleh gitu. Duduk kat sana. Seronok duduk kat pesantren tu. Saya seronok pergi Indonesia sebab apa? Sebab orang tak kenal saya tuan-tuan. Seronok turun kat Singapura berkojak, "Woi, Ustaz TikTok." Ustaz TikTok panggil aku.
Sabarlah kan. Sampai dekat Indon tak ada, tak reti. Sebab Indonesia negara besar. Negara besar. Duduk pula dekat pesantren kat Jawa Barat tu, rupanya dekat pesantren tu ada 600 ke 800 pelajar, 30 daripadanya pelajar Malaysia. Dan dapat sumbangan banyak daripada konglomerat daripada Malaysia. Desain bangunan dia pun, desain mereka bentuk bangunan dekat Malaysia. Cantik. Memang cantik. Dia punya suasana macam bukit tinggi tu dengan pokok-pokok pine tu, lawa apa tu. HP-nya ni ambil pak, handphone pun tak boleh pegang. Tenteram jiwa tuan-tuan, tak ada handphone. Iya tuan-tuan. Kita ni saya tengok nyawa handphone. Kan? Paning kepala. Kadang bergaduh tu lelaki bini. Sampai hati awak tak like post saya. Bergaduh tu. Tak like post jadi hal. Tak faham kan? Tentulah tuan-tuan. Jadi kemudian sembelih haiwan yang terbaik dan sihat. Pilih haiwan yang terbaik. Korban terbaik adalah pada haiwan yang terbaik. Saya nak boli ni lah. Kau boli dekik ni ha. Boli dekik kawan ni ha. Kawan tu bukan Islam. Saya tak nak sebut lah bangsa apa kan. Murah lambu Seko RM1,500. Yo. Apa tak dicuri ke orang. Ada hamba Allah ni dicuri daripada orang lain. Waktu orang sembahyang Jumaat, Kek Pilah ada satu kes Kek Pilah tu. Orang tengah sembahyang Jumaat, dicuri tahu daripada apa? Dia enjet lambu tu, dilipet kaki masuk dalam wira. Dalam wira lambu tu. Lepas tu, pengsan lambu tu masuk dalam wira sumbek sampai dekat tampek dia. Dia keluarkan balik dah sada-sada. Macam tu lah, haru lambu tu bangun. Apa tak ada lipet tuan-tuan. Nak cari murah. Boleh kat sini apa tak? Korban bagi yang terbaik. Yang terbaik. Sedekah ni bagi yang terbaik. Macam kita lah bagi jiran tetangga kita, bagi masakan kan. Bagi yang terbaik. Assalamualaikum. Dah kita pandai masak tu. Nyaha spaghetti dia. Itu kan masak tu. Itu lotak-lotak ya. Pemalih punya masak. Bodoh Dia asam pedas daging tetel. Coba betul. Makasih lah, saya memang suka asam pedas ni. Sedap sangat. Ni mihun Singapura. Okey lah. Kan? Salamak cili api. Ni rondang itik dengan sayur maman. Rondang maman. Baru betul. Kan? Buat yang terbaik. Dah tahu pencamah Samsul Debat jarang-jarang datang. Bagilah masakan yang terbaik. Takak mihun apa benda kan? Contoh lah, contoh. Kan, bukan mihun kan? Tak kan? Tak bukan. Okey, macam itulah. Kan? Iya. Jiran sebelah rumah tu bagi yang terbaik. Assalamualaikum, Kak Nap ni Apa benda ni? Ni kuih lapis Ya Allah. Sampai seloyang kau bagi akak apa banyak pun. Bukan apa, kebetulan tak jadi. Tak jadi bagi orang pun apa? Bagi yang elok-elok bagi ni, kan? Durian ni kebetulan dia berbuah lah dia balik kampung tu. Jenis apa ni? Blackthorn kan. Blackthorn, kucing lolap, apa kucing tidur? Kucing lolap, kucing tidur. Lepas tu Kim Hong. Iya. Saya suka yang pahit sikit. Tembik lah tu sedang elok. Macam tu lah. Ya tuan-tuan. Okay, kampung Batu Kiki, arwah atuk saya kampung arwah abah saya lah kan. Sepupu saya pergi lah tunggu durian tu. Tunggu durian, memang durian kampung, sadap lah kan. Bin je dengar pukul 3 pagi tu. Bin pukul 5 pagi. Banyak tu bin. Keluar lepas subuh tu dah siap lungguk durian tu. Damam dia balik Soman. Amin. Saya cakap arwah atuk tolong susun untuk kau tu. Kan? Mana kau? Nak azan tu kau tak payah. Jalannya. Jadi, korban terbaik adalah haiwan yang terbaik. Haiwan korban perlu sempurna dan tidak boleh ada sebarang kecacatan, termasuklah tanduk patah. Ya? Kemudian, haiwan ternakan capai umur sembelihan. Kan? Umur di mana saiz haiwan berkenaan sesuai dijadikan korban lalu diagihkan. Kemudian, membahagikan daging korban secara adil. Bila tak adil itu yang jadi itu. Pengorbanan yang terkorban tadi. Bagi secara adil. Satu lagi orang yang melapah tu. Bin, pam, zurap. Tolak belakang apa hal?
Kan? Itu semua tu. Kena jaga. Jangan tamak. Jangan tamak. Itu satu. Yang kedua, jangan sombong. Minta maaf lah. Setakat 3 ekor tak mencabar tu. Kita orang biasa 7 ekor. Habis lah. Nak belagak-belagak apa sah? Minta maaf lah. Kita orang binatang-binatang Malaysia ni kita dah biasa sangat lah. Kita orang cakap tahun ni korban 5 ekor unta. Oh mak, dia punya belagak tu. Habislah. Kan? Belagak lah. Tu belum cerita yang seorang lagi tu. Dia sekejap ambil gambar je. Dia ambil gambar, lepas tu dia post. Sesungguhnya daging dan darah tidak sama sekali sampai kepada Allah. Okay. Gambar dia macam ni pegang daging. Allah mak jobo pula. Jobo ni macam ni sebenarnya belagak lah kan. Konten. Ada orang macam tu konten. Alhamdulillah masuk dalam alhamdulillah berjaya juga sumbangkan 5 ekor lembu pada kampung ini. La ilaha illallah, kenapa kau ni? Kan? Itulah dia. Kemudian niatkanlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya niat nak berlumba-lumba, nak berlawan-lawan siapa lagi handal. Tidak. Kan? Macam tu. Sekarang ni lupa orang nak niat kerana Allah. Saya baru ceramah 2 hari lepas, saya ceramah di Putrajaya kan. Alangkah ruginya bila orang tu bekerja, dia bekerja, benda baik yang dia buat bagi servis pada masyarakat, bekerja 30 tahun, bekerja berkhidmat untuk orang ramai, bagi kebaikan pada orang ramai, kerja tekun 85 sehari, kadang-kadang balik malam, tapi terlupa niat kerana Allah. Allah rugi kan? Macam tu juga ni pengajaran ni. Tu yang saya baca satu buku tu, Hidup dengan Bismillah. Kadang-kadang kita Bismillah kita sebut, dia jadi prosedur je. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Enjin gitu. Tapi dia terlupa dengan nama Allah terlupa. Dia cuba macam I love you tu. Tahu jawab ya, tapi dalam hati sayang pun tak sampai dah. Itulah yang berlaku pada Emir dan Khalid. Dalam perempuan itu. Saya tak tengok dah orang share dalam TikTok. Kan? Bila melafazkan kata tu tapi hati tak rasa, payahlah. Kan? Itu sebab bila kita soboleh tu kan, soboleh lembu tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak memuji Allah. Kau tak ingat Allah juga tak tahulah. Kan? Macam tu lah. Lillahi ta'ala. Macam tu juga orang menikah. Menikah pun lupa niatkan Allah. Benda baik tu. Tu sebab baru 2-3 tahun dah bercerai. Yang seorang tu 3 bulan cerai tu kan. 3 bulan cerai. Paling pecah rekod di Terengganu satu kes. Hari ni. Tak, ada yang terbaru kan? Baca tak semalam? Baru akad nikah. Dia baru nak baca lafaz taklik tu. Kan? Nak baca ikrar taklik tu. Baru nak baca. Todongan pula keluarga perempuan. Hantaran tak cukup 1,000. Dicorai tak 3 ke situ. Tercabar kat keluarga lelaki tu. Kan? Nampak tak Iya betul. Dia punya mas kahwin RM22,222.22. Hantaran enggak ini heboh kat orang tu. Hantaran tak cukup 1,000 tu. Langsung dicorai kawan tu. Talak 3 tu. Susah betul tuan. Nak cakap apa? Niat kerana apa? Niat kerana Allah. Kenapa kau nak kahwin? Imam tak cuba. Tanya imam. Imam yang nikahkan orang, dia tahulah. Kenapa kau nak kahwin? Sebab banyak interview kan. Kalau imam tu. Ada seorang tu. Aku nikahkan kau dengan mas kahwin tunai. Budak tu pandang muka imam. Lepas tu dia angguk je. Kalau kau ngangguk macam ni, sampai besok kau tak nikah ni. Kenapa kau tak jawab? Gitu. Dah imam tak honjut gitu. Dia kata dia tunggu imam honjut tangan tu baru jawab. Siapa ngajar kau? Ada tak dalam rukun nikah tu honjut baru jawab? Ada tak? Tak ada tangan. Tu semua tu main ikut-ikut dongang cakap Pak Long Pak Saudara tu. Imam dulu honjut dengan dia suruh honjut. Dia tak honjut. Sanyap tu dia angguk tu. Dia tak rapik dah. Kan? Yang apa dia tanya macam-macam sampai berpuluh lah budak tu.
Iya, tanya berapa banyak, Mam. Kalau nikah kawan, tanya berapa banyak. Sila pilih sampul yang mana. Bayangkan. Kalau pilih sampul kategori akidah, la ilallah, mati dah tu apa lu. Kan sila rujuk kepada slide kan. Ada slide kan. Dia tanya kenapa kau nak nikah ni? Cuba cerita. Kenapa nak nikah? Mak bising. Sudah. Masa bila mak tak bising? Nanalah mak Melaka memang bising. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Lebih tua lah. Lebih tua lah tak kahwin. Bila kau nak kahwin? Sudahnya bila kahwin, bila nak beranak? Bising ni. Dah beranak lelaki anak kau, bila nak pek nak perempuan? Dah pek nak perempuan, beranak kau jaga kau. Salah pula beranak tu. Yang seorang tu kenapa kau nak kahwin? Kau kawan habis semua kahwin, nak tinggal saya belum kahwin. Yang seorang kenapa kau nak kahwin? Umur dah banyak dah. Bila lagi nak kahwin? Yang seorang tu kenapa nak kahwin? Kau orang tengok budak perempuan tu lagi tahu. Susah nak jumpa. Kenapa kau nak kahwin? Mam, insya-Allah saya nak kahwin ni kerana Allah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Tu kena faham. Sebab tu jawapan yang dia ada tuan-tuan dan puan kan. Jawapan lain dia tak berani bagi. Tapi tu boleh cuba lah. Lopeh tak lopeh saya tak tahu dah ya. Ada contoh lah kan. Lopeh tak lopeh tak ada jaminan lah tuan-tuan ya. Macam tu. Niat dia memang kerana Allah, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk. Kalau tidak habislah, terkorbanlah pahalanya. Menunjuk-nunjuk hidup kita ni, jangan nunjuk-nunjuk tuan-tuan, tak ada point. Tak ada point. Kan? Satu lagi jangan mengungkit. Masjid ni tahu tu tiap-tiap tahun tak pernah aku tak bagi. Wah, ayat kan. Jangan macam tu. Jangan. Macam orang perempuan lah. Marah-marah ngungkit, marah-marah ngungkit. Aduh. Macam-macam terdarah macam-macam hari-hari masakan. Nampak semua cerita. Abang sakit belakang macam nak mati benar ni. Saya yang picit kan. Malaikat padam tu. Pahala picit tadi padam. Saya masak untuk abang hari-hari. Padam pahala hari-hari. Saya lahirkan 7 anak untuk abang. Habis. Padam. Pahala beranak. Lagi rugi. Cuba tengok orang lelaki. Mana dia nak ungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula aku nak ungkit ni. Kan? Tapi tak payah lah. Tak payah. Muflis pahala. Buat apa? Kan? Dah bagi senyap-senyap lah. Kan 7 golongan yang mendapat naungan Allah tu. Pemimpin yang adil. Orang muda yang menyibukkan diri beribadah pada Allah. Orang yang hatinya terpaut pada masjid. Orang berkasih sayang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Kan? Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun dia tak nak, yang buruk lagi tak selera. Macam itulah kan. Yang keenam, tangan yang memberi sumbangan tanpa pengetahuan tangan kiri dia. Makna menyembunyikan sumbangannya. Itu paling baik sekali. Habis yang tunjuk-tunjuk tu tak elok lah. Tak semua. Ada orang dia tunjuk tu dengan niat supaya orang lain ikut dia. Tu dibenarkan. Kan? Baik, tak ada masalah. Jadi kan, ini semua konten ni. Mana kau tahu dalam hati dia? Kan? Dan yang ketujuh, orang yang basah pipinya air mata ketika duduk bersendirian menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi tu yang keenam tu. Bagi tu kalau boleh sembunyikan. Rahsiakan sumbangannya. Kan? Dia bagi, dia pas kat orang ni. Orang ni ada hamba Allah ni bagi. Macam tu. Bagilah daripada sumber yang baik. Duit rombakan bank 10 tahun dulu. Dia bagi, saya niat ambil korban, mam. Jangan buat-buat kan. Main nombor pula, dia mimpi pula. Dia burak dengan masa tengah parking motor tu, dia tanya kawan-kawan. Kau anak kau berapa orang lah? 3 orang. Kau 4 orang. Kau belum ada rezeki lagi kau 5 orang. 3405. Kono pula tu. Kono, dah kono tu dia belanja lah JK Masjid. Orang hajar tu. Aduh. Siapakah yang patut berkorban? Orang Islam dan juga orang yang berkemampuan dari segi harta. Apakah kelebihan-kelebihan kita menyertai ibadah korban ni? Pertama, berkongsi rezeki dan nikmat Allah. Berkorban didik kita, rezeki adalah pemberian Allah, maka ajar kita tidak sombong dengan hasil titik peluh kita, maka kita kongsikan dengan orang lain. Jangan risau. Kalau kita yakin dengan Allah, maka sudah tentu kita yakin dengan ayat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kan, kalau kamu bersyukur, aku akan lipat gandakan lagi. Tapi kalau kamu kufur, kamu tidak syukur, maka azabku amatlah pedih. Kedua, didik diri kita untuk jauhkan diri dari harta.
Daging korban lebih afdal sedekah pada orang fakir miskin. Didik kita agar tidak mementingkan diri, supaya kita jauhkan diri pada harta. Jangan terlampau sayang dengan harta kita, kan? Jangan terlampau sayang dengan harta sampai masuk habis goput karat. Kereta lama, kereta baru berapa lama baru 5 tahun dah ada orang buat kereta kita jadi teksi. Belah standard kereta aku teksi je, kan? Apa macam mana, kan? Kita belagak-belagak rumah kita besar. Dulu Melaka ni, masa saya duduk belajar masa dekat UiTM dekat London dulu. London Lalu Gajah Melaka. Lendu. Saya round dekat bandar Lalu Gajah tu, pergi air Pak Beh, Tabu Naning semua tengok kan. Ya Allah, banyak rumah besar-besar sebiji-sebiji. Aku kalau ada duit besok aku nak beli. Sebab rumah Melaka ni kan dia paling, dia walaupun rumah kayu cantik, dia punya laman bersih. Tuan-tuan tahu tak kenapa sejarah rumah Melaka ni bersih depan rumah? Sebab dulu zaman Portugis dulu dia memang ada tukang penyapu. Tak tahu ke? Dia tiap-tiap pagi orang Portugis tu ada satu pandangan. Datuk Sulaiman Ali dulu dia cakap dengan saya, memang dia datang dia bawa penyapu, dia akan kotor, dia akan dondol lah orang yang tak bersih laman dia. Yang kata maklum saya pula, memang dia bawa senapang betul. Siapa rumah yang tak bersih ditembak tu sampai sekarang. Laman orang Melaka bersih-bersih. Tu dia kata lawa betul rumah ni, aku ada duit so aku nak buat rumah macam ni. Hari ni orang peduli pun tak rumah tu. Sebab apa? Dah berlambak dah rumah yang lawa-lawa. Kan? Tengok dekat keliling ni Masjid Saidina Ali ni dulu bukan mana ada macam ni jalan dia. Dahsyat sekarang. Saya tengok kereta api tu separuh punya dahsyat. Separuh dekat tu. Yang kereta api yang apa tu? Yang kat teh tu. Sampai situ je. Kan? Tak tahu lah dia nak on the way tu. Nak siap kan tu. Itu kalau tak betul-betul tu dia terombang semua tu jalan kan. Macam tak lah kan. Tak. Zaman berubah. Kan? Kita rasa handal. Kan ada lagi handal. Kan? Pangkat kita tak usah lah. Hebat mana pun kita sementara. Dia nombor 1 kat pejabat tu. Tiba-tiba kat ujung tiang tu. Dah pencen. Dia apa? Kan sampai masuk pencen. Saya dulu pun pengarah undang-undang, legal advisor tu. I'm a qualified lawyer, you know. Sampai masuk dekat pesara, tunjuk kat hotel dapat 10% diskaun. Jadi apa? Sampai masuk. Kan? Tu dia. Kemudian yang ketiga, dapat menguji iman dan mental orang yang berkorban. Kan? Ada syarat sah yang perlu dipenuhi. Bermula dengan pemilihan haiwan, proses sembelihan dan juga agihan daging. Ya, tu orang tua dulu kau maaf apa? Kalau lihat benar lembu tu nak tumbang, kan mengelupur-ngelupur dia, macam itulah sifat Tuhan dia tu. Yang lama letak kek lembu tu. Ya. Ada satu kek mantin, lembu tu melompet punya tinggi pagar tu. Hilang. Bayangkan punya keazaman tu sebab kita sembelih binatang korban ni jangan roket-roket dengan binatang lain. Kalau kita tengok Nabi nak sembelih unta, dia tariknya unta tu sekor yang nak sembelih tu bawa jauh daripada tu. Kemudian dia tepuk Nabi tepuk bila unta tu pandang tempat ni zap sekali, pisau kalau tajam. Zap tumbang sekor. Macam tu. Kita sembelih depan member-member. Depan member lembu tu. Bukan member kita. Macam mana tak mengelupur lembu yang lain tu? Kan? Sembelih ayamnya tengok, dia asah pisau depan korban. Gitu. Macam mana tak huru-huru ayam dalam tu? Itulah dia kan. Rupa sampai macam tu sekali Islam ajar. Tengok Nabi, tengok adab Nabi nak sembelih pun macam mana. Macam tu lah. Semua ni nak menguji iman dan kesabaran orang. Bukan senang lembu ni. Payah dah tumbang togak dia balik. Kan? Kita tumbang ni, bok dia menyepak. Berapa orang yang kena tu, pocah tolu. Tolu orang tu lah, pocah. Iya tuan-tuan, jangan main-main tu sebab kena pandai hati-hati tu. Kita nampak binatang tu macam tu, tapi dia nampak binatang tu slow, tapi kaki menendang kuat, jangan main-main. Macam saya pergi ni lah, pergi ke Bukit Merah kan, tengok orang hutan tu. Orang hutan, rupanya orang hutan yang umur 6 ke 7 tahun tu, dia punya kekuatannya adalah 4 ke 5 orang dewasa, kekuatan sekor tu.
Tu dia tanya, siapa nak MC 3 hari? Kenapa lah? Bagi dia lampang kau sekali. Lah, ya sabarlah aku. Itu lampang bukan apa tu, pengsan pun tu. Ya, kan. Orang hutan tu baru saya tahu, rupa-rupa yang betina sama macam manusia, semua sama. Datang period semua sama. Orang hutan pun pandai period tu. Allah Ta'ala bagi beza 98% dia sama macam manusia. 2% dia tak sama, dia tak boleh cakap. Dia tak boleh ni, lepas tu dengan fizikal bulu dia tu lah. Raman tu kan. Raman tu rupa. Kalau tak faham lah Raman. Kan. Itu yang beza. Kemudian membudayakan syiar Islam dalam masyarakat. Berkorban sunnah yang sentiasa dilaksanakan baginda Nabi. Pelaksanaan korban setiap tahun secara tidak langsung menghidupkan Islam. Budaya hidup Islam. Kan, masuk korban. Dan kemudian merapatkan silaturahim di kalangan orang Islam. Dia memerlukan tenaga yang ramai. Bayang nampak ya 3 ekor, tapi berapa orang yang kena uruskan? Kalau lah ramai yang uruskan, copeklah habis. Bayangkanlah yang 35 ekor tadi boleh selesai sehari. Mana berapa ramai tolong? Dia fikir. Kan? Sekarang ni yang jadi tak ramai ni bukan salah masjid, tak. Bukan. Sebab taman perumahan terlalu banyak. Lepas tu setiap taman perumahan tu sibuk nak buat surau kak. Dia tak nak pergi masjid tak. Surau kita pun kena ada. Buat kat surau. Sudah surau lagi banyak ada masjid. Dia punya lembu dia lagi banyak kan. Macam masyarakat sekarang lah. Satu taman perumahan kalau boleh nak sekolah kat situ. Hari ni tuan-tuan tak nampak tuan-tuan. Hari ni satu taman tu ada sekolah. Kita tak nampak hari ni. Tuan-tuan tunggu 3-4 generasi lagi. 3-4 generasi lagi, semua pindah keluar pergi pakan, semua pergi kerja, tak duduk situ. Tak ada budak dah. Sudah cikgu lagi ramai daripada budak. Itu yang berlaku di banyak negeri sekarang. Di Johor pun ada satu sekolah, cikgu 15 orang, budak 7 orang. Bawa pun nak ngajar budak tu. Ngajar apa? SKM, sekolah kekurangan murid. Benda tu akan berlaku kat negara itu. Sebab sikit-sikit dari sekolah. Dengan ini saya meluluskan peruntukan sebanyak 18 juta untuk pembinaan sekolah ni. Orang pun tepuk tangan. Ya, dulu mana? Dulu sekolah semua je jauh. Saya duduk kat Kampung Pancu, mak saya tu, sekolah kat Parui. Tu sebab kita dulu ada skill naik bas. Kita naik bas, tahu nak tekan loceng bila. Kan, kalau capek tekan loceng, awal nak turun, jauh nampak. Kau lambat tekan, terlajak kan? Ya Allah, jauh kan? Budak sekarang mana tahu tekan loceng naik bas? Kan? Mana tahu tuan-tuan. Kita dulu, zaman kita dulu. Nak tahan bas macam mana? Tak tahu, bukan tu bas. Masa zaman Pat Hap Thailand dulu. Kan ada loceng lagi masa tu. Sampai tuan-tuan, sampai. Saya dulu naik bas, saya pergi main takraw main. Kalau ada tournament naik bas saya pergi. Dulu lah. Masa tu lah baru aku tahu polik-polik nama tempek ni. UITMA, masa main takraw, UITMA lawan Pokok Mangga B. Apalah Pokok Mangga nama topik ni? Macam tu lah. Aduh, dulu kan. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Seronok saya duduk melakor. Melakor makan sadap. Saja bagi Hindu, kau jangan nak makan ni. Kan? Silaturahim jiran tetangga, ahli karyah dan jurang antara mereka yang berkemampuan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, maka dalam bab korban ini, tuan-tuan, kita kena apa? Kita kena ingat, sesungguhnya daging dan darah sama sekali tak sampai kepada Allah. Yang sampai hanyalah amal soleh, keikhlasan kita dan ketakwaan kepada Allah. Penting yang balik pada niat. Elakkan diri kita, rosakkan ibadah korban kita tu dengan beberapa perkara. Pertama, tamak. Nak ambil. Minta boleh minta tuan-tuan. Cakap dengan imam elok-elok, mam. Kalau boleh imam, saya nak bona lah hati lembu tu. Kalau boleh nak paut tu. Boleh tak mam masingkan sikit untuk saya? InsyaAllah tengoklah nanti. Kalau ada rezeki adalah. Macam tu kan. Sekali tak dapat. Sebulan tak datang masjid. Kau cik hati dengan imam. La ilaha illallah, sabarlah aku kan. Jangan macam tu. Kalau dapat, tak dapat pun tak apa. Macam tu. Ya. Begitu juga. Yang kedua. Jangan berpura-pura. Sibuk dengan konten. Nak tunjuk kita paling beriman sekali. Kan? Nak tunjuk kita lah yang paling yo sekali lah korban ni. Kalau boleh elakkan. Jangan terbabit dengan mana boleh merosakkan pahala korban kita. Dan begitu juga, jangan kita berlumba-lumba. Nak tengok siapa lagi handal. Tak perlu. Buat tu sebab kerana syiar. Kita nak sebarkan syiar. Kan, itu orang cakap ini semua
Kan tidak menghormati hak asasi, dia kata. Dia tak tahu cara kita nyembelih lembu tu pun semua teknikal dia lebih sopan daripada orang yang menyembelih dekat tempat slaughterhouse tu. Kan? Iya, tuan-tuan. Kan? Itu sebabnya kita masa saya kerja PBT dulu, saya jadi pengarah undang, kita tarik berapa banyak lesen sembelih ayam tu. Sebab apa? Kita sembelih ayam tu, kita bagi lesen tu, kita bagi sijil penyembelihan ayam tu setelah dia hantar kursus teknik dia macam mana. Bayangkan pukul 5 pagi ayam sampai 5 pagi sampai pukul 6, kau boleh sembelih 2,000 ekor ayam. Kau baik macam mana? So bila kita kira sembelih tu, memang ini tak ada kaedah ni dah. Memang dia belasah ni. Seram. Memang di kungfu apa tu. Kita tarik balik. Ya, sebab penting tuan-tuan. Penting. Bukan nak ngajar. Dan satu lagi yang paling mustahak, perbetulkan niat. InsyaAllah, kebanyakan orang yang menyertai ibadah korban, tak ada dia nak kerja faedah dunia. Betul ke tak? Cuba fikir balik. Apa faedah dunia dapat? Kita menyertai ibadah korban, tak ada faedah dunia. Mana faedah dunia? Cuba cakap dengan saya. Kecuali yang tadilah, yang glamour, nak glamour tadi kan. Tapi orang yang masuk korban, insya-Allah untuk akhirat. Melainkan orang yang bolo kobau, bolo lembu. Dia mungkin ada keuntungan, mungkin. Itu yang dia kena jaga diri dia betul-betul. Ini untuk korban ni sebagainya. Di Limbang saya pergi hari tu, kobau lagi murah daripada lembu. Sebab lembu susah nak jumpa. Kobau lagi common dekat sana. Tu sebab dia letak tugu kobau kat roundabout dia tu. Jadi, bila kita kerja manfaat akhirat, kita kerja untuk bukan dunia, sejajar dengan apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 20. Allah Ta'ala sebut, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya apa? Dunia pun dapat insya-Allah. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana kita nak? Kerja akhirat dunia pun dapat, kerja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Jadi itu mustahak ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham dah tu. Cara tenungan yang tepat kat mata saya tu, saya faham. Kalau ada contoh tak berkodib tu kan, macam tu. Kalau yang Chenia duduk tu step-step awal nak tidur tu. Kan macam tu. Jadi apa pun dia ada satu doa hilang ngantuk tu. Kalau bercakap kat depan, kita baca doa tu, songalah orang yang dengar tu. Pernah tak Ustaz Ustazah ajar doa? Pernah tak? Tak pernah. Doa dia senang ni, wabil lahil taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Kalau baca tu togak tu dah habis kau jaga dah tu. Tapi saya belum baca doa tu. Sebab saya tengok alok sogar saya tak baca lagi lah kan. Macam tu lah gurau tuan-tuan. Ya, jadi mudah-mudahan jangan sampai kita berkorban tapi pahala kita apa benda baik yang ada dalam tu pun terkorban sama. Jangan ya. Mudah-mudahan perbetulkan niat kita. Inna a'malu bin niat. Sesungguhnya satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Dan Nabi pernah sebut kan, tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata, yang ada cuma niat dan jihad. Niat yang baik dan pelaksanaan. Jihad nak melaksanakan, itulah yang ada pada hari ini. Maka kalau boleh join korban, join lah tuan-tuan. Rugi kita join. Percaya cakap saya, rugi masuk. Dan jangan lupa Nabi pun pernah sebut, sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Salah satu sedekah kita, korban lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Jadi sedikit makluman, saya nak maklumkan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masuk nanti di luar sana, seperti biasa ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jadi jangan main sawuk bawa balik kang, tu kena beritahu. Yang pertama ada sambal crispy mengidap, tu air tangan Mak Samsul Debat. Memang kalau orang makan tu memang ngeletek-ngeletek nyawa dah sadap macam tu lah. Berita baiknya dulu harga satu bekal RM15. Hari ni Alhamdulillah masih RM15. Macam tu sama lah tuan-tuan. Yang kedua minyak wangi SD perfume, ada bau Aisyah, ada bau Danish, dua-dua boleh pakai, lelaki perempuan boleh pakai. Boleh bawa solat, tahan lama, standard international, RM30 saja. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Itu tagline. Satu lagi susu kambing Al-Amr, susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Makna madu lebah lah tu, bukan madu yang berdiri tu.
Ya, sadap tuan-tuan, dia tak ada bau, dia tak pakai kambing Melaka Tengah. Dia tak pakai kambing daripada Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland Belanda, baik untuk GERD, gastrik, pendilu hati, baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan, kebas-kebas, mana dah mula semayang kat kursi tu boleh amalkan. Dia baik untuk orang yang enzima, alergik, kata-kata kulit, ingat ya, minum, bukan mandi, minum. Baik untuk perempuan yang pregnant, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, demam kuning dan sebagainya. Hari ni dia offer satu kotak 45, siapa beli 2 90. Macam sama. Beli satu 45, beli 2 80. Dan satu lagi, kalau apa, ada juga satu booth tu nanti, bolehlah jumpa siapa yang berhasrat nak mengerjakan umrah bersama dengan Samsul Debat. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, pada bulan 10 nanti, saya seperti biasalah, mana-mana travel yang bawa saya akan customkan package tu. Siapa pergi dengan saya, sampai jadi Jeddah, kita terus masuk Taif. Kita tidur di Taif satu malam, di penginapan yang selesa. Esok tu ziarah, kemudian duduk kat satu villa, ambil gambar sampai Lobam, sambil makan kibas golek. Lepas tu kita pergi miqat di Qarnul Manazil, jadi taklah lama sangat jaga ihram, 2 jam lebih kurang, buat umrah. Kemudian pada malam last makan nasi kambing di ladang kurma. Kemudian harga 8,890 tu termasuk juga tiket bullet train pergi ke Madinah. Semua tak ada tambah duit lagi dah. Yang syarikat yang saya pergi nama dia Ikhlas Umrah, iaitu anak syarikat AirAsia. Jangan risau, kapal terbang banyak. Dalam store tu pun ada 8 biji ni. Contohlah. Kemudian sampai di Madinah, malam last makan kapsashi, nasi unta, makan di ladang kurma juga. Kemudian insyaAllah, lepas tu kita balik ada air zam-zam. Cuma concern dengan ramai orang, kerisauan dengan ramai orang, kalau naik dengan AirAsia ni, daripada tempat landing nak sampai ke tempat cop pasport tu jauh gila. Kan? Jadi saya pun dah setuju dengan syarat saya, iaitu setiap level AirAsia setuju untuk siapkan jemaah Samsul Debat dengan bagi dan wheelchair supaya jemaah saya tak jalan jauh. Saya tak target ramai, 40 ke 80 orang saja. Takut ramai sangat kan tak boleh nak jaga. Saya pun tak jadi mutawif, saya ikut sama buat umrah, makan sama-sama, ambil gambar sampai Lobam. Ya, ini bukan promote tau, lebih kurang. Macam tu lah. Jadi siapa yang apa boleh tengok kat booth ke kat luar. Jadi itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu membenci kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.